Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-30. Seterusnya kita akan melihat apakah tafsiran ayat. Kemudian kita mencari apakah pengajaran di sebalik ayat yang telah kita bacakan. Kemudian kita akan menyenaraikan apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Baik, ayat yang ke-30 ini dalam nota yang bercetak muka surat nombor 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Sekelma. Baik, ayat yang ke-30 Allah menceritakan kepada kita bahawa apa yang berlaku di dalam rumah Al-Aziz itu di antara Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf itu telah pun diketahui oleh penduduk di bandar itu, yang mana yang Allah menceritakan niswatun, iaitu terdapat perempuan-perempuan yang mereka ini waqala, mereka ini berkata, maknanya mereka bergosip-gosip, mereka duduk sembang-sembang. Mereka kata imra'atul aziz, mereka kata isteri Al-Aziz itu turawidu, dia telah memujuk fataha, hambanya, an nafsi, berkehendakkan dirinya. Baik, kalau kita tengok dekat perkataan turawidu, turawidu adalah kata kerja sekarang, maksudnya adalah fi'lul mudhari' ataupun present tense. Okay. Dalam Al-Quran, jika Allah menggunakan kalimah itu, kata kerja sekarang, ia membawa kepada makna apa? Berterusan. Betul, kalau tengok dekat tafsiran ayat muka surat 52, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam tafsir Al-Munir mengatakan kalimah turawidu itu maknanya memujuk, tetapi kerana Allah menggunakan kata kerja yang sekarang, fi'lul mudhari', ia menunjukkan memujuk itu dia berlaku secara berterusan. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Misbah pun sebut macam tu, menggambarkan kesinambungan antara rayuan dan juga godaan. Jadi perempuan-perempuan dekat bandar tu, mereka duk gosip-gosip, seolah mereka kata Zulaikha ni dia sering kali berusaha berulang-ulang kali untuk dapatkan hambanya. Okey. Lepas tu kalau kita baca pada keterangan, kenapa perempuan-perempuan itu duk memperkatakan tentang isteri Al-Aziz tu? Pertama, kenapa mereka kata Zulaikha ni teruk betul dia? Dia berada dalam kesesatan yang nyata. Sebab apa? Yang pertama,
bukan Yusuf itu yang menggoda Zulaikha, tetapi Zulaikha yang menggoda Yusuf. Kan jadi macam terbalik kan? Perempuan yang menggoda lelaki, bukan lelaki itu yang menggoda. Itu yang mereka dok gosip-gosip macam tu. Agak-agak cuba tetap bayangkan macam mana dia tengah gosip tu kan, teruk berbenar dia kata. Okey, nombor 2, tak patut isteri Al-Aziz tu, isteri pembesar, orang besar negara Mesir, dia boleh goda hamba dia. Faham tak maksudnya? Maksudnya mereka tak setuju. Yang dia pergi goda hamba dia buat apa? Dia tu kan isteri pembesar. Dia kata macam tak kenalah. Okey, dalam masa yang sama kata para ulama tafsir, ini At-Tabari kata, sebenarnya mereka duk gosip-gosip tu juga, sebenarnya mereka nak cari jalan tampan sangat ke Yusuf ni, sampaikan isteri pembesar tu boleh goda hambanya. Okey, boleh faham ya dia punya penceritaan tu. Okey, siapa yang memberitahu? Wallahu ta'ala a'lam. Tu tak nak tunggu jawapan macam mana tahu? Wallahu a'lam. Allah tak bagi tahu pun kepada kita macam mana cerita itu sudah tersebar. Kalau zaman sekarang adalah surat khabar, media sosial ni, kalau bab-bab rumah tangga orang ni, bab ni dia sukalah. Tapi zaman dulu, apa cara nak tahu satu maklumat? Wallahu a'lam. Allah tak bagi tahu pada kita, maka kita terima saja maklumat ni. Sama ada mungkin pemandu kepada Al-Aziz juga, mungkin pekerja-pekerja di rumah Al-Aziz bagi tahu ke, wallahu ta'ala a'lam. Okey, itu jawapan dia lah. Okey, kalau kita baca dekat ayat tu, mereka kata isteri Al-Aziz tu apa? Qad syaghafaha hubba. Sesungguhnya cinta Zulaikha itu sudah meresap dalam hatinya. Okey, mari kita tengok apa makna syaghafaha. Okey, kalimah syaghafaha adalah digunakan untuk mengatakan cinta yang teramat sangat. Cinta tu dia boleh bagi kesan yang mendalam terhadap hati. So bacalah istilah Inggeris tu. Boleh faham dalam bahasa kita dia panggil apa? Kalau terlalu cinta sangat ni, dia panggil apa? Angau ke apa? Wallahu a'lam. Kita bacalah istilah dia ni. Boleh faham? Okey. Kemudian kita tahu pada ayat hujung tu mereka kata apa? Inna lanaraha. Sesungguhnya kami benar-benar memandangnya. Okey, cuba tetapati baik-baik. Dekat perkataan naraha, mereka memandang. Kenapa ayat tu dia tak cakap sesungguhnya bagi pendapat? Kenapa dia kata memandang? Sedangkan perempuan-perempuan tu tak pernah pandang Yusuf. Tapi kenapa mereka kata benar-benar memandang? Itu yang saya sebut tadi tu. Kata Al-Imam At-Tabari, seolah-olah perempuan-perempuan ni dia ada juga hasrat untuk melihat depan mata mereka. Hebat sangat ke yang dikatakan hamba dia tu sampai Zulaikha sampai gila cinta tu. Okey, boleh faham perkataan naraha. Baik. Daripada ayat ini apa yang kita dapat belajar? Okey, ada dua tapi saling berkaitan. Okey, inilah di antara tabiat manusia, suka nak mengikuti berita-berita yang ada di sekelilingnya, terutama dalam bab cerita-cerita macam ni. Betul tak? Orang ni cerai dengan orang ni, keluar sok khabar, 1000 orang tu pergi mahkamah dikejar dia. Ya Allah, tak ada cerita lain. Tak faham Dari dulu lagi bab-bab hubungan lelaki perempuan ni dia telah menjadi isu panas.
Betul ya? Jelas ya? Okey. Yang kedua kita dapat belajar, berita seperti isu-isu ni lah begitu cepat tersebar di kalangan para wanita. Okey. Perkataan skandal tu kalau boleh betulkanlah, sebenarnya bukan ada hubungan antara satu pihak saja. Jadi cerita-cerita macam ni lah kadang-kadang mudah diperkatakan. Jelas ya? So moga-moga kita tak ada perbuatan macam ni. So apa tindakan dia? Okey, tindakan yang kita kena ambil berdasarkan dua pengajaran tadi, kita kena elakkan dari mengikuti isu-isu yang tidak memberi faedah kepada kita untuk diikuti. Tentang boleh faham tindakan ni ya? Orang tu nak nikah seorang lagi, biar pi dia lah. Faham tak? Orang tu bercerai dengan suami dia, biar pi dia lah. Kita duk cari pula, kenapa ya? Apa sebab ya? Faham tak? Jadi dalam agama ni, bab-bab macam tu banyak lagi benda kita nak bincangkan. Quran pun tak habis nak faham lagi. Betul tak? Tapi kalau duk baca cerita-cerita macam tu, ya Allah, tengok dekat komen tu, lah terkejut tengok jemaah Masjid Taqwa pun ada bagi komen. Jangan jangan. Dah belajar Quran ni, faham Quran, elakkan. Benda macam ni kita kata tak payahlah ambil tahu. Bukan kita tak nak ambil tahu, tapi benda tu tak perlu ambil tahu pun. Okey. Tindakan yang kedua, perempuan-perempuan tadi tu sepatutnya dia bukan pergi ulas, bukan dia duk komen tentang Zulaikha suka dekat hamba dia tu. Sepatutnya mereka kena komen tentang perbuatan itu mungkar. Kita faham tak maksudnya? Kalau kita baca ayat tadi tu, ada tak perempuan-perempuan tu kata apa? Zulaikha ni tak ingat Allah ke benda mungkar tu? Ada tak dia bercakap? Tapi dia sembang benda apa? Dia sembang benda lain kan? Dia sembang macam tak patut Zulaikha buat macam tu. Tak patut tu apa? Tak patut dia sudut status dia. Dia faham Tapi sepatutnya perempuan-perempuan tu boleh sembang. Sembang di sudut apa? Benda mungkar macam ni. Macam mana dah ada suami boleh buat macam tu? Astagfirullah. Sepatutnya begitulah. Tapi dia tak kecam perbuatan mungkar tu. Jadi kalau bagi kita dengar satu perbuatan mungkar, kita tak lihat siapa dia, apa pangkat dia, kita kena mengecamnya. Mengecam tu maksudnya kita tak setuju tindakan mungkar itu dilakukan. Okey, kita terus kepada ayat yang ke-31. Panjang sikit ayat dia, boleh ke kita bacakan juga? Falamma sami'at bimakrihin أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Masya Allah. Okay. Ayat ini, maka kata Allah, apabila
apabila maksudnya perempuan Al-Aziz tu dia telah mendengar cacian mereka. Okey, rupa-rupanya gosip-gosip tu Zulaikha ni pun ada orang duk mengadu pada dia. Faham tak maksudnya? Macam mana Zulaikha tahu ada orang duk kutuk dia? Wallahu a'lam. Tapi dekat ayat tu tengok tak ada perkataan B. Sebelum perkataan makrihin ada ba di bawah tu. Kalau ada ba di bawah tu, sebenarnya kata dalam tafsir Misbah mengatakan mengisyaratkan bahawa berita yang isteri Al-Aziz itu dengar daripada orang lain. Maknanya ada orang sampaikan pula. Kan? Zulaikha, kau nak tahu tak? Orang ramai ni duk gosip-gosip pasal kau. Boleh faham? Tapi Zulaikha ni dia bijak tuan-tuan. Dia tak cepat gelabah. Tengok apa strategi dia. Okey. Ayat Quran kata, dia pun menjemputlah perempuan-perempuan itu. Lepas tu dia buat satu jamuan untuk mereka. Okey, jelas Masa dalam jamuan itu, dia memberi kepada setiap seorang antara mereka sebilah pisau. Maknanya jamuan tu ada makan apa? Maknanya zaman dulu dah guna pisau. Makan apa tu? Stick ke? Wallahu a'lam. Ke daging Pak Mat Western? Apa? Wallahu a'lam. Adakah buah ke? Adakah pisau yang perlu potong daging ke? Wallahu a'lam. Allah tak bagi tahulah. Tapi memang pisau. Masa mereka duduk makan-makan, di tangan mereka ada pisau, maka pada ketika itu Zulaikha pun perintahkan kepada Yusuf untuk apa? Keluar ke hadapan mereka. Kenapa Nabi Yusuf kena keluar? Sebab ni majikan dia ni. Dia diperintahkan keluar, dia pun keluar. Apabila mereka melihatnya, perempuan-perempuan itu tercengang, kita panggil terkejut beruk. Macam tu lah. Terkejut beruk ke macam mana? Okey, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan tanpa disedari perempuan-perempuan itu telah melukakan tangan mereka. Melukakan tangan ni ulama khilaf. Ada yang kata memang dah terpotong dah jari itu. Ada yang kata dah sampai berdarah dah jari itu. Masya Allah. So lepas ni kalau nak buat operation pembedahan, kena cari doktor yang tampan. Baru tak rasa sakit, contohlah. Lepas tu perempuan-perempuan tu kata apa? Hasyalillah, Maha suci Allah. Ini, nampak tak dia kata, ini bukanlah manusia. Ini tidak lain hanyalah satu malaikat yang mulia. Kenapa mereka kata ini? Isyarat dekat, maknanya mereka dah nampak depan mata. Sebelum ni mereka duk kecam Zulaikha tu secukup rasa. Faham kan? Sebelum ni mereka duk kecam Zulaikha, apalah. Tiba-tiba depan mata, tercengang mereka sampai tak sedar, pisau telah melukakan tangan mereka. Baik, kalau kita baca dalam tafsiran ayat, dalam tu jumpa tentang perkataan makar kan? Makar. Okey. Dia, kalau kita tengok sedikit ulasan lah, kita berbaca kat situ, perkataan makar bimakrihinna tu adalah suatu rancangan yang dilakukan secara senyap untuk menyakiti seseorang. Maksudnya Zulaikha ni, isteri Al-Aziz tadi tu, dia buat rancangan lah. Orang lain tak tahu pun kenapa dia jemput kita pergi makan-makan ni. Rupanya dia ada satu rancangan yang hebat. Okey. Kemudian yang pisau tu tak apalah, kita boleh baca kat situ makanan apa. Okey, kenapa perempuan itu mengatakan ucapan hasyalillah? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah ucapan yang berbentuk menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat lemah dan merupakan ungkapan ta'jub
terhadap kekuasaan yang telah menciptakan manusia seperti Yusuf alaihi salatu wassalam. Jelas? Maknanya para ulama tafsir kata apa? Macam mana perempuan-perempuan tu boleh kata perkataan Allah? Hasyalillah. Kata para ulama tafsir, sebenarnya zaman tu sudah ada sebenarnya ajaran-ajaran kepada penyembahan kepada Allah sebenarnya. Okey, sudah ada. Baik, apa pengajaran dia? Jom kita tamatkan dengan dua pengajaran. Nombor satu, kita dapat belajar tadi ketampanan yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah diperakui oleh para wanita tersebut. Nombor dua, kenapa wanita tu kata ini malaikat? Menunjukkan bahawa para malaikat ni antara keistimewaannya, malaikat ini memiliki kecantikan pada kejadian mereka. Sebab malaikat ni daripada cahaya. Sebab tu orang dulu kalau dia nak kata benda tu cantik, dia akan kata macam malaikat. Kalau benda tu buruk, mereka kata seperti apa? Macam syaitan. Macam itulah. Wallahu ta'ala alam. Esok kita sambung ayat yang ke-32 insya-Allah, muka surat 63. Moga-moga kita bertambah kefahaman kita dan kita dapat pengajaran daripada ayat-ayat ini. Kita sudahi pengisian kita pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.